Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Ustaz, merupakan saya perkenalkan sedikit Ustaz Haji Tuan Muhammad Sarifuddin bin Tuan Ismail, pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani, Bioteknologi, Teknologi Hijau dan juga Alam Sekitar Kerajaan Negeri Kelantan. Sudah 3 tahun, hampir 3 tahun Ustaz Hampir 3 tahun. sebagai Esko Kerajaan Negeri. Alhamdulillah. Ustaz, kita terus saja masuk ke soalan-soalan. Program ini seakan-akan soalan-soalan yang diterjah terus kepada kepimpinan kita. Baik, Ustaz dilihat sebagai ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang agak aktif turun ke lapangan, bertemu dengan rakyat, khususnya sepanjang wabak pandemik COVID-19 menyerang pada tahun lepas sehingga ke hari ini. Dengan PKP-nya, dengan PKPB, PKPP dan sekarang ini PKP kembali. Namun dilihat banyak program-program bersama dengan petani dan juga peternak khususnya di seluruh negeri Kelantan dianjurkan oleh Ustaz lah dengan ziarah dan sebagainya. Boleh Ustaz kongsikan sepanjang setahun lebih ini, apakah program-program ataupun inisiatif kerajaan yang telah dilakukan untuk membantu para petani, peternak dan juga golongan yang terjejas akibat pandemik ini, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara Nazman daripada UPKN merujuk kepada sumbangan kerajaan negeri lah kepada para penternak, petani dan juga nelayan yang peringkat awal PKP dulu. Kita ada pengalaman hampir setahun lah. Mereka peringkat awal agak terkesan. Jadi kerajaan negeri telah bertindak pantas meluluskan peruntukan sebanyak 200,000 untuk diagihkan kepada mereka yang terjejas tadi. Yang kita namakan bantuan sejahtera tani COVID-19. Jadi kita agihkan kepada petani yang peringkat awal ada terlibat dengan isu lambatkan sedikit peringkat awal saja. Terutama lambatkan susu-susu yang tak dapat dijual, produk-produk lah, dan juga kita bantu para petani yang penternak kelulut. Kita membeli dan kita dapat jualkan hasil-hasil mereka, pasarkan kembali. Juga ayam-ayam kampung kacuk yang peringkat awalnya sukar untuk dipasarkan, kita membeli dan kita agihkan melalui pusat-pusat khidmat dun kepada tempat-tempat kebajikan, rumah anak yatim dan sebagainya. Jadi kita pengalaman itulah kita gunakan juga pada tahun ini. Yang itu disebut tadi pada Mac dan April tahun lepas. Tahun lepas. Dan oleh kerana tahun ini kita tidak ada banyak program kerakyatan, karnival dan sebagainya, expo. Jadi bajet-bajet yang terkumpul tadi kita agihkan juga kepada bantuan kepada para penternak yang terjejas. Seumpama yang ada masalah kenaikan harga pelet atau makanan ternakan ikan. Jadi kita bagi sumbangan dedak makanan, kita bagi sumbangan pelet makanan ikan, benih ikan dan sebagainya kepada para penternak. Kalau diikutkan dalam tempoh setahun Ustaz, pengalaman Ustaz sepanjang turun menyantuni rakyat ni, apakah mungkin pengalaman paling mungkin menyayat hati yang melanda golongan petani Ustaz dapat lihat? Kita ada menerima banyak aduan lah. Bau-bau ini bukan hanya kita ditimpa musibah COVID-19, ada juga musibah berkaitan dengan banjir dan sebagainya. Ada masyarakat yang oleh kerana terlibat dengan musibah ini, ada yang kerugian besar, seperti penternak di Jeli yang kerugian ikan-ikan premium, ikan keloh. Jadi kita juga menghantar sumbangan. Juga di tempat-tempat peternakan ikan siakap dan juga ikan kerapu hybrid. Ini ikan premium ni dia sukar dipasarkan oleh kerana ikan ini terpaksa diekspor ke Singapura, ke Pelapinan dan sebagainya. Jadi ketika itulah kita membantu masyarakat yang agak terkesalah dengan perkara tadi. Ya, dan masalah banjir betul juga. Banjir baru ni
terutamanya ada padi yang rosak dan juga ada tanaman yang rosak, jagung dan sebagainya, ada serangan penyakit. Kita sentiasa pantau dan juga melalui Jabatan Pertanian ada sedikit sumbangan. Juga ada ikan-ikan yang bila mari banjir ni dia terkeluar. Pecah kolam. Pecah kolam lah. Pecah kolam ni rezeki orang yang tahan pukat lah pula. Baik Ustaz, tadi disebut berkaitan dengan tahun ini juga mungkin tidak banyak program yang akan dilaksanakan akibat norma baru. Jadi apakah bentuk program yang sudah dilaksanakan tahun lepas ataupun mungkin yang baru dirancang tahun ini yang akan dilaksanakan sepanjang 2021 ini Ustaz? Program pertanian ni banyak lah. Kerana bila sebut pertanian termasuklah peternakan dan juga perikanan. Ya, saya. Jadi ada program yang kita sambung, ada program baru. Kita telah memulakan program yang agak menarik lah, itu kita panggil Gerakan Pertanian Al-Falah. Pondok dan juga tahfiz. Yang kita telah mulakan 2 tahun. Ini masuk tahun ketiga lah. Jadi ada projek ni sedang berjalan. Jadi kita teruskan. Minggu lepas kita dah hantar benih ikan ke satu pondok tahfiz Al-Balagul Mubin Pasir Mas. Jadi sedang berjalan. Sebelum ini awal tahun kita projek hidroponik. Jadi hidroponik ada, aquaponik ada, projek kita kata tanaman-tanaman, sayuran-sayuran ni dalam bentuk tanaman lada, sawi dan sebagainya sedang berjalan di merata tempat. Jadi projek-projek ini memberi pulangan hasil kepada para petani, walaupun secara kecil-kecilan mereka telah dapat menjual hasil mereka dengan pasaran tempatan saja. Terutamanya kita kata projek-projek kelompok yang kita telah bina bersama dengan persatuan-persatuan tadi sedang berjalan. Juga yang agak besar kita buat bermula tahun lepas dan akan diteruskan tahun ini ialah pembangunan ZIA, Zon Industri Aquakultur di Danau Tuk Uban, Pasir Mas. InsyaAllah projek ini sedang berjalan. Kita tahun lepas kita tambah sangkar-sangkar ternakan ikan kepada para peserta yang sudah ada di sana sekitar 35 orang. Kita tambah lagi peserta 35 orang yang baru. Jadi menyebabkan sangkar ni semakin banyak dan penternak semakin meriah lah di sana. Dan ditambah lagi tahun ini juga kita akan memulakan projek floating solar. Solar terapung di Danau Tuk Uban. Yang kawasannya agak luas lah, Makna hampir 1,500 hektar. 607 hektar. Jadi di situ kita akan tengoklah insya-Allah pembangunan yang lebih rancak akan berlaku di situ. Juga kita sambung lagi lah program-program yang kita baru mulakan tahun lepas, tiba-tiba mari COVID ni. Jadi mesti adalah gangguan-gangguan yang tidak lancar sebagaimana perancangan asal. Jadi kita telah bina Taslim, Taman Santuari Kelulut. Kita bina juga Taman Arnab, Taman Pokok Nadir dan juga Taman Harba. Yang berlainan. Ni 3 ni di kawasan Jeram Mengaji. Kita bangunkan satu projek yang kita namakan agro pelancongan, agrotourism. Jeram Mengaji Agro Resort ni kawasan tu kerana sudah ada daya-daya penarik yang semula jadi Allah Taala jadikan untuk kehidupan kita ini dapat dilestarikan dengan sumber-sumber ekosistem yang baik. Jadi kita buat penambahbaikan kepada yang sedia ada. Juga kita tambah satu lagi Mikdam Makmal Inovasi Keluluk ni. Yang pertama kita buat di Pasir Pekan. Itu dah berjaya. Makmal ini yang dapat menghasilkan hasil madu keluluk yang berkualiti lah. Jadi makmal ini bukan sekadar untuk kajian tapi untuk penghasilan sekali. Jadi dia seumpama pusat pengumpulan, pemprosesan dan juga penggredan, akhirnya pemasaran. Jualan. Tahun ni kita mulakan satu lagi sebab perancangan kita dalam plan strategik pembangunan keluluk Kelantan ini. Kita nak bina 4 mikdam ni. 4 zon makmal ini. Yang pertama kita bina di Pasir Pekan, dah selesai, dah berjalan dah. Tahun ni kita dah luluskan tahun lepas dan sambungan lah. InsyaAllah akan siap tahun ni di Gong Datuk Pasir Putih, mewakili untuk
kawasan Jajah Macang, Pasir Putih, Bacok. Bacok sekali. Dan kita ada satu lagi, insya-Allah tahun ini akan lulus dan akan berjalan di hujung tahun di Gua Musang dan Kuala Kerai. Jadi itu Mikdam. Yang kita tengok para penternak kita ni keluluk di Kelantan ni sangat rancak, sangat ramai. Yang mana kita dianggap negeri yang agak besar dalam pengeluaran madu keluluk di Malaysia. Jadi insya-Allah kita teruskan lagi lah program-program ini kerana sudah dimasukkan di dalam kalendar dan perancangan kita. Juga yang terdekat insya-Allah kita akan buat pelancaran atau convention Naim Beef. Naim Beef yang mana kita telah siapkan ni buku yang kedua ni. Buku yang kedua Naim Beef Penjana Ekonomi Rakyat Kelantan menjelang tahun 2040. Jadi perancangan kita ni agak rapi lah untuk pembangunan yang akhirnya Kelantan boleh menjadi pengeluar daging-daging premium, daging-daging lembu tempatan yang agak berkualiti. Harimau menangis ah. Harimau menangis pun ada. Kita dah mula jual dah. Ada dah jual di satu outlet yang dibina oleh Ustaz Wazamri tu. Ya. Al-Quds Travel telah bertukar. Mereka mengubah cabang baru perniagaan. Jadi alhamdulillah dengan pelancaran atau convention Naim Beef yang kita juga masukkan di situ satu penambahbaikan kita agihan semen beku ataupun benih-benih lembu terpilih yang kita telah luluskan sebanyak 2000 tiub ataupun benih ini untuk disuntik kepada induk-induk lembu yang kita telah agih kepada rakyat. Setiap tahun ada induk-induk lembu hybrid kita panggil. Hybrid. Atau kami panggil lembu sadu. Lembu sadu. Tapi lembu dalam bahasa kita lembu hybrid. Charolais ataupun limousine dan sebagainya. Jadi ni sepatutnya kita buat di hujung tahun baru ni 2020. Tapi dah berlaku PKP, kita akan tengok selepas ini insya-Allah pelancarannya dalam masa yang terdekat sekiranya diizinkan oleh pihak kerajaan. Ya Ustaz. Lembu hybrid pun sebenarnya bukan bahasa Kelantan. Dia disebut lembu jabak kalau ke Kelantan kita. Kelantan lembu jabak. Lembu jabak. Biarlah dah tu. Ustaz, apa ni disebut tadi tentang mengenai lembu Naim Beef dan beberapa perkara lain. Adakah ini juga adalah salah satu menunjukkan komitmen Kelantan untuk kita bergerak ke arah mencapai target Kelantan sebagai jelapang makanan negara sikit masa lagi? Ya, maknanya Kelantan sebagai pengeluar sumber makanan. Sumber makanan, ya. Jadi kita dikurniakan oleh Allah Ta'ala tanah yang subur, banyak tanah pertanian dan luas. Mana tanah terbiar yang boleh dibangunkan masih ada. Jadi kalau kita tengok rekod di Kelantan ini, penternak lembu ataupun kambing dan sebagainya sangat ramai. Melibatkan tahun lepas kita tengok datanya ada lebih kurang 90,000 ekor lembu-lembu yang bertebaran di seluruh Kelantan. Pelbagai jenis. Yang paling banyak kita telah mula semenjak tahun 1960-an lagi itu agihan lembu pawah di Kelantan. Dia berjalan. Jadi agihan lembu pawah inilah yang memberi ruang kepada penternak kecil-kecilan dapat seekor 2 ekor ni, kemudian mereka ternak, akhirnya berkembang. Walaupun mereka tidak ternak ramai, paling ramainya 15 ekor gitu ya. Tapi ramai penternak, lebih ribuan penternak yang ada di seluruh Kelantan. Tapi yang lembu hybrid kita ni baru yang berdaftar sekitar 5,000 ekor. Maknanya peluang untuk kita bangunkan lagi, insya-Allah tahun ni kita rancang kita akan adakan agihan lembu pawah dan kita tambah daripada lembu sadu biasa 50 ekor lembu hybrid ni setahun. Kita insya-Allah tahun ni kita cadang nak dapat sekali ganda, mana 100 ekor, mana 100 orang penternak akan dapat sumbangan kerajaan untuk kita kata pembangunan ini akan menjadi lebih rancak. Selain daripada lembu tu, apakah tanaman ataupun ternakan lain yang mungkin menjadi orang panggil sebagai tiang utama untuk mencapai target sebagai jelapang makanan itu? Mungkin padi ataupun tadi lembu, kita juga ada kambing. Kambing hybrid ni, kambing sadu ni, kambing kalahari, kita kembangkan kambing bor, kambing yang timbangannya besar sikit, 80 kilo. Maknanya
kambing seperti dopol pun dah mula Dopol. dimasukkan dan agihkan beberapa peternak kita telah mula. Jadi ternakan kambing dan juga biri-biri pun berkembang dengan baik di Kelantan ini dengan projek-projek kelompok yang semakin banyak. Juga untuk memastikan Kelantan ini menjadi jelapang makanan negara, kita beri tumpuan kepada pembangunan padi ini sendiri. Jadi padi ini diuruskan di bawah Kadar, di bawah Iada Kemasih Semerak, di bawah GPS dan Jabatan Pertanian. Agensi-agensi yang terlibat dengan pembangunan padi di Kelantan. Jadi oleh kerana padi ini juga ada masalah dia juga. Dia ada ancaman dia, ada banjir, ada juga kemarau dan sebagainya. Itu rutin lah yang berlaku. Tapi kita telah melihat kepada keperluan ini oleh kerana sebahagian daripada tanah-tanah padi yang berkualiti telah diambil oleh pembangunan. Jajaran Lebuh Raya, jajaran SRL, pembangunan Bandar Baru Tunjung, rumah-rumah rakyat dan sebagainya tepi jalan ni banyaknya menggunakan tanah-tanah pertanian. Jadi kita telah ambil inisiatif buat satu seminar untuk tingkatkan balik hasil padi ni dengan kita melihat kepada penggunaan teknologi baru, penggunaan drone, penggunaan baja-baja yang berkualiti. Di samping kita upgrade saliran-saliran dan juga infra-infra yang diperlukan supaya misalnya kawasan di bawah Jabatan Pertanian yang menguruskan padi, dia panggil kawasan luar jelapang kerana dapat tanah padi satu musim saja setahun. Jadi kita nak upgrade kawasan ini supaya menjadi 2 musim. Kawasan sudah ada tapi tak cukup infra. Jadi kita minta dengan kerajaan pusat masukkan bajet-bajet pembangunan infra melalui GPS. InsyaAllah dalam RMK yang ke-12 ini nampaknya sudah adalah sebahagiannya untuk pembangunan ini. Contoh infra tadi Ustaz, kalau boleh saya tanya. Tali air dan rumah-rumah PAM. Rumah PAM. Yang sebenarnya sudah ada tapi ada yang tidak diselenggara. Tidak dibesarkan. Tak cukup saiz. Dan dengan upgrade cara baru ni, cara longkang. Longkang lebih tinggi. Ini lebih sesuai dengan pembangunan untuk mendapatkan hasil yang kita lihat. Kita ambil contoh di Sungai Besar, di Selangor, di Sekincan yang sampai 9 tan, 10 tan. Kita di Kelantan ni masih lagi average-nya ialah 5 hingga 6, 7 tan gitu saja. Jadi kita boleh tingkatkan lagi. Dan kita telah berbincang dengan di bawah lembaga Kadar ni mencari tapak-tapak baru untuk kita perluaskan kawasan bawah penyeliaan padi di bawah pemantauan Kadar ni. Dan kita telah angkat pada Kerajaan Negeri untuk diberi kelulusan lah. Kita akan tengoklah insya-Allah dengan perancangan-perancangan ini kita harapkan peningkatan hasil padi di Kelantan ini walaupun ada tanah diambil oleh pembangunan tidak berkurang. Mana hasil semakin meningkat. Itulah data yang kita ada walaupun ada kita kata musibah ada diambil oleh pembangunan. Padi kita sebenarnya tidak berkurang. SSL untuk rakyat Kelantan sudah mencukupi sebenarnya. Kita ada 100 lebih kurang 110% dah sekarang padi untuk rakyat kita, mana sudah lebih dan kita boleh ekspor. Cuma target kita ialah Kelantan Allah Ta'ala berikan satu kawasan tanah padi yang luas, dia boleh menjadi jelapang makanan kepada negara. Kalau boleh saya undur sedikit mengenai gerakan pertanian Al-Falah. Tadi Ustaz sebut dilakukan kerjasama strategik di antara kerajaan negeri dan juga pusat tahfiz, pondok dan sebagainya. Jadi matlamat antara matlamat utamanya adalah adakah untuk memberi pendidikan sebab pelajar-pelajar pondok ini selain belajar agama, mereka diberikan pendedahan berdikari dengan aktiviti pertanian, ataupun sebenarnya ada juga target supaya hasil-hasil ini boleh mengurangkan kebergantungan kita kepada sayuran ataupun tanaman ataupun hasil-hasil daging daripada Thailand sebenarnya. Terima kasih. Maknanya projek kita ni bersama dengan pondok, bersama dengan pusat-pusat tahfiz, persatuan-persatuan, koperasi dan sebagainya ialah untuk mencapai objektif tadilah. Antaranya ialah yang paling besar memberi pendedahan. Pendedahan kepada pihak institusi atau pelajar ni bahawasanya pertanian ni satu bidang yang boleh berkembang maju. Yang boleh memberi peluangan ekonomi. Yang boleh memberi masa depan yang baik kepada para pelajar nanti. Jadi mereka boleh memulakan projek walaupun secara kecil-kecilan. Dengan projek setiap pondok ni 20 hingga 30 ribu kita bagi. Yang terpilih 10 buah pondok setahun. Ada 10 buah tahfiz tapi kita bagi antara 10 ribu.
untuk mereka memulakan. Dan kita sekiranya mereka boleh buat dengan baik, kita bagi untuk kali kedua. Dan kita tengok banyak pondok-pondok yang sudah dikira berjaya memberi maklumat ilmu-ilmu pertanian atau peternakan atau perikanan. Dan di waktu yang sama dia mengurangkanlah kebergantungan kepada hasil-hasil import ni. Ya. Jadi misalnya pondok di Seligi, kita bagi 20 ekor kambing. Sekarang dia bela dah lagi 40 lebih. Dia maintain 40 ekor ni boleh keluar zakat seekor lah. Dia maintain dah. Jadi dia boleh sembelih setiap bulan seekor. Sembelih kambing untuk makanan kepada pondok-pondok, warga pondok. Betul juga yang tanam sayur, ada yang ternak lembu, ada yang ternak kambing, dopor dan sebagainya. Pelbagai pilihan ini. Yang paling menarik yang kita tengok bawah ni di pondok Lebok Bongo tu, di Tanah Merah, yang dia tanam buat petigasi atas bumbung. Tingkat yang ketiga. Tanam lada petigasi, secara petigasi. Dan alhamdulillah dapat hasil yang baik. Dan boleh jual dah. Dan ini pusingan kedua dia telah tanam terung pula. Dan kita tengok mereka boleh bukan hanya hasil tapi boleh memberi yang pentingnya pengalaman lah. Jadi berjaya memupuk minat mereka. Mereka telah ni pusingan kedua dan ketiga dah. Mereka bukan berhenti. Projek yang kita bagi ni tidak terhenti di tengah jalan. Maknanya mereka sentiasa dipantau oleh jabatan yang kita lantik. Kalau mereka pilih, pihak pondok tadi pilih untuk menternak, kita lantik pegawai peternak daerah. Pegawai veteriner daerah untuk pantau. Mungkin untuk suntikan kesihatan, khidmat nasihat. Kalau dia pilih untuk buat pertanian, hidroponik ke, petigasi ke, kita lantik pegawai pertanian daerah untuk pantau, beri khidmat nasihat. Begitulah kalau mereka menternak ikan. Ada yang menternak ikan. Jadi kita lantik pegawai perikanan. Jadi itulah yang menyebabkan mereka berasa semangat untuk sentiasa meneruskan. Dan masih banyak pondok-pondok yang sedang memohon. Kita melihatlah segi persiapan mereka. Dari segi Ustaz, perkembangan industri asas tani di Kelantan sendiri. Tadi disebut mengenai pelajar-pelajar pondok Entafis yang sudah dapat dipupuk minat mereka. Bagaimana dengan remaja lain di luar sana yang Ustaz lihat sepanjang 3 tahun menjawat di portfolio pertanian ini, sambutan remaja ataupun anak muda zaman ini, zaman gadget, zaman telefon, sejauh mana mereka ni boleh dipupuk minat ataupun digemblengkan tenaga mereka untuk industri ini, Ustaz? Kita juga beri penekanan kepada industri asas tani lah, dengan kita memberi bantuan sama ada khidmat pengembangan tadi, khidmat dari segi nasihat dan juga bantuan alat, ada input pertanian. Ada yang membuat produk-produk hiliran daripada hasil-hasil pertanian. Yang buat misalnya buat kelepek, buat pes dan sebagainya, kita bagi mesin. Ada yang buat projek kulat. Ramai anak muda buat projek kulat, kita bagi mesin. Untuk buat bongkos kulat tu bukan kecil, maknanya harganya hampir 10,000. Kita bagi dah banyak dah mesin-mesin tadi untuk buat bongkos kulat dan juga untuk dihasilkan kulat dengan ada rumah cendawan moden, dan juga kita beri juga alat-alat untuk buat kek dan sebagainya. Ini sebahagian daripada sumbangan kita untuk membangunkan, terutamanya beliau lah. Beliau yang minat dengan buat produk ni. InsyaAllah mari bincang dengan kita tengok persiapan mereka dan apa yang mereka nak, insyaAllah dibantu. Bukan hanya oleh portfolio saya lah. Sebenarnya bawah semua jabatan yang berkaitan dengan pertanian yang ada, industri asas tani ni. Bawah KADA ada, bawah RISDA ada, bawah LPP ada, bawah Jabatan Pertanian, Jabatan Veteriner, Jabatan Perikanan, semua ada. Jadi kita saling bantu untuk masyarakat kita ni mendapat hak mereka sebenarnya. Mereka berhak memohon dan mereka lah yang pemain yang utamanya menghasilkan produk-produk tempatan ini yang sebenarnya memberi sumbangan kepada pembangunan ekonomi setempat itu sendiri. Baik Ustaz, kita pergi jauh sikit ke
Jeram Mengaji, pegunungan Jeram Mengaji di Jeli. Beberapa tempat ini sekarang ini agak tular di media sosial, disebut sebagai Padang Kashmir Malaysia di Jeli. Ada yang disebut sebagai New Zealand Kelantan di Jeram Mengaji dengan keindahan bukit, sungai, lembu tenusunya. Baik, produk sudah ada, jenamanya sudah diwujudkan oleh warga net sendiri. Baik, sejauh mana peranan kerajaan sendiri untuk memajukan tempat-tempat ini sebagai lokasi agro pelancongan yang sudah pasti menjana ekonomi setempat dan juga memberikan imej baru kepada Kelantan, Ustaz? Kita kerajaan negeri bekerjasama dengan beberapa portfolio lah. Beberapa esko ni termasuk esko pelancongan dan juga PBT untuk memajukan tempat-tempat yang menarik ini. Seumpamanya di Jeram Mengaji Agro Resort ni. Jadi kawasan ini kawasan di Selising lah, Pasir Putih. Kita telah bangunkan peserta penternak lembu tenusu tadi. Daripada dulu 5 orang kita tambah seorang peserta baru, dah akan tambah lagi peserta supaya merancakkan lagi penghasilan susu-susu segar ni untuk dibuat produk-produk minuman berasaskan susu. Jadi ini memberi peluang kepada masyarakat di situ menjadi usahawan. Usahawan berasaskan tenusu tadi. Jadi kita bangunkan mereka sebab tanah di sini masih ada lagi boleh dibangunkan. Kita akan tambah lagi sumbangan lembu-lembu tenusu dan juga alat-alat untuk proses susu ni. Yang kita baru bagi ialah alat proses mesin aiskrim kepada peserta ni untuk 2 orang peserta dapat. Jadi aiskrim berasaskan tenusu, susu. Dan kita bersama dengan Esko Pelancongan telah bersetujulah untuk membina satu taman haiwan. Mana mini zoo ataupun zoo yang sederhana lah di Jeram Mengaji yang insya-Allah akan mula pembinaan tapak pada tahun ini dengan bajet kerajaan dah peruntukkan bajet 1 juta. 1 juta ringgit Malaysia untuk buat mini zoo ataupun taman haiwan. 1 juta ni untuk projek awalan, untuk projek proses awalan. 40 hektar di situ. Jadi ini untuk merancakkan lagi pembangunan di situ yang kita telah nak jadikan sebagai agrotourism, agro pelancongan. Ada sampai sudah ada jeram, sudah ada taman-taman tadi. Jadi insya-Allah dengan beberapa agensi ni bantu-membantu, kita akan dapat memastikan tempat ini akan jadi lebih menarik dan lebih membangun. Dari segi fasilitis, Ustaz, tempoh hari muat naik oleh salah seorang selebriti Kelantan yang terkenal di Kuala Lumpur, New Zealand Kelantan, Jeram Mengaji. 2 hari selepas ditularkan itu, jalan masuk ke Jeram Mengaji ni sesak dengan kereta. Dan mungkin bagaimana kerajaan ada merancang untuk mungkin memperbesarkan jalan ataupun fasilitas? Alhamdulillah sekarang proses pembesaran jalan sedang berjalan. Kita dah besarkan jalan, boleh selisih dah. Boleh selisih? Boleh dah. 2 lain. Selesai dah untuk tambung dan juga kita batu kasyaran sudah selesai. Tunggu untuk pihak JKR Pasir Putih untuk jalan insya-Allah. Jadi insya-Allah kita musim PKP ni kita buat kerja, bukan berhenti. Kita terus bekerja. Prosesnya berterusan. Baik Ustaz, tadi disebut pasal berkaitan dengan projek peternakan ikan di Danau Tok Uban dengan mungkin ada tambahan bajet untuk tahun ini. Selain daripada itu, adakah kerajaan ini mengenal pasti kolam-kolam ikan sedia ada yang mungkin terbiar di seluruh negeri Kelantan untuk dimajukan kembali, Ustaz? Alhamdulillah kita telah masukkan bajet yang agak besar lah untuk pembangunan kolam-kolam ikan air tawar ni. Untuk membantu, ada sebahagian kolam ni terbiar. Jadi kita telah minta data dengan Jabatan Perikanan untuk tengok semua kolam-kolam terbiar yang kita boleh bangunkan. Kita hendaklah ambil peluang ini. Jangan biarkan dia itu tidak mendatangkan hasil. Kita ada bajet. Jadi bincang dengan para penternak tak supaya kita tengok dari segi potensinya. Jadi kena buat semakan dengan pihak penyelidik lah, Jabatan Perikanan untuk kesesuaian ikan apa dan juga saiznya, projeknya bagaimana. Jadi alhamdulillah kajian kita telah tingkatkan daripada 200,000 kepada 400,000 projek akuakultur ikan air tawar di Kelantan.
Juga di Danau Tok Uban dulu tak ada bajet. Ni kita tambah bajet khas 200,000 setahun tahun ini untuk pembangunan ikan. Di samping Jabatan Perikanan Negeri Kelantan telah mengangkat permohonan kepada Kajian Pusat untuk dimasukkan dalam RMK yang ke-12 dan alhamdulillah dapat. Bila mana kita dah dapat isytiharkan Danau Tok Uban sebagai ZIA, Zon Industri Aquakultur, maka di situ kita dapat peruntukkan insya-Allah sekitar 400,000 pula untuk pembangunan estet ikan. Estet ikan sekitar 7 hektar kita akan buat satu kawasan yang benteng untuk kita masukkan ikan-ikan yang berkualiti yang sesuai di situ. Ikan kita kata lapam sungai, ikan udang galah, ikan jelawat. 7-8 jenis spesies ikan yang telah dikenal pasti yang telah dimasukkan di situ sekarang ni. Jadi di estet ni kita akan menempatkan kita akan masukkan insya-Allah tak lama lagi setelah kita mula-mula benteng ni 150,000 ekor ikan. Jadi kita dah lepas baru ni 50,000 ekor jelawat, ikan jelawat. Maknanya kita dah mula buat pembangunan supaya ikan-ikan air tawar yang dapat dihasilkan ni akan bertambah dengan penambah sangkar-sangkar. Bila disebut tadi mengenai kolam terbiar ataupun sangkar yang terbiar ni, sebenarnya apakah masalah ataupun hambatan utama kepada peternak ni sehinggakan kolam mereka akhirnya terbiar? Sebenarnya peternak kita ni dia modal tak banyak. Dia dan juga bimbingannya mungkin dah dia tak cukup kursus ilmu tu, bimbingan tu. Kerana itulah setiap projek yang kita nak buat ni mesti kita kena dapat bimbingan, kena masuk kursus, dan kita ada kursus yang kita panggil ABC, Agri Bio Class. Setiap tahun kita ada kursus peternakan, ada kursus pertanian, ada kursus perikanan. Yang kita anjurkan di bawah Kelantan Biotech, di bawah KPKB. Kita ada pusat latihan di Tawang, pusat latihan petigasi. Jadi kursus-kursus ini sebenarnya kita buka kepada semua pihak lah, terutamanya yang sudah memulakan. Mungkin di peringkat awal dia hampir jatuh, tapi bukan bermakna sekali jatuh dia tak boleh bangun. Mari bincang dengan kita. Kita ada jabatan-jabatan yang boleh membantu. Kita boleh beri pandangan untuk dapatkan bajet-bajet ini. InsyaAllah mereka boleh bangun kembali. Ada yang disebut oleh beberapa penternak ataupun persatuan penternak ni mengenai harga pelet ataupun harga makanan ikan yang terlalu mahal, yang menyebabkan ramai antara mereka akhirnya jatuh dalam peternakan. Ini juga satu isu lah yang kita sedang tangani. Isu bukan hanya pelet makanan ternakan, ikan, makanan lembu, kambing, ayam pun sama. Lain pun sama. Ternakan lain pun sama. Makanan ternakan ni kita tidak ada kilang sendiri lagi. Jadi kita ada proses melalui Perbadanan Kemajuan Pertanian untuk membina kilang. Ada proses kajian kita membina kilang ternak makanan. Kilang ternakan, menghasilkan makanan ternakan ni supaya boleh membantu para penternak tadi. Inilah antara kekangannya, bajet kecil tapi pelet ni mahal. Naik sampai ke sekarang 60 lebih. Jadi kita Kelantan memang belum pernah ada kilang sebegini. Kilang yang besar tak ada. Kita sudah ada maknanya makanan yang disediakan, yang dihasilkan oleh peternak secara kecil-kecilan. Mereka buat secara kecil-kecilan makanan sendiri, tapi tidak boleh menandingilah yang ada di pasaran, kambing hitam, soya dan sebagainya. Itu yang dikawal harga oleh pihak lain. Jadi inilah menjadi satu cabaran dan tanggungjawab kerajaan negeri untuk memastikan rakyat kita ni, para penternak ni dapat meneruskan kerja-kerja mereka dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah dengan cadangan kita yang kita telah buat kertas, InsyaAllah kilang makanan ternakan haiwan ini akan dibangunkan di Kelantan. Okey, baik Ustaz. Selain daripada disebut tadi tentang masalah kolam ataupun sangkar ikan terbiar ni, Kelantan juga beberapa kali mungkin pimpinan kerajaan negeri menyebut mengenai masalah tanah terbiar yang mungkin pernah diusahakan ataupun belum pernah diusahakan. Jadi bagaimanakah kerajaan negeri dalam portfolio Ustaz ni menangani isu tanah terbiar ini? Alhamdulillah kita ada isu tanah terbiar lah, dan juga ini
Yang paling teruk kalau ada orang terbiar. Kalau tanah terbiar ni kita boleh bangunkan. Orang terbiar. Ini insya-Allah Kajian negeri ni kita ada peruntukan lah melalui Jabatan Pertanian setiap tahun. Kajian negeri bagi 600,000, Kajian pusat 400,000 lah. Hampir sejuta lah. Dan kalau kita tambah dengan bajet-bajet lain sejuta lebih setahun. Diperuntukkan kepada rakyat Kelantan ini membangunkan tanah mereka. Jadi Jabatan Pertanian Negeri akan buka permohonan. Jadi tuan-tuan tanah ni yang ada tanah dan potensinya untuk dibangunkan boleh memohon. Dan bincang dengan Jabatan Pertanian. Kita bagi melalui Pejabat Pertanian daerah masing-masing lah. Jadi di sana mereka boleh bangunkan untuk pembinaan infra, misalnya untuk pembersihan tapak, untuk membajak tanah, untuk buat pagar, itu peringkat awal. Juga masih dibantu oleh pihak kerajaan. Jadi tanah-tanah terbiar ni kita target dengan 1 juta bajet setahun ni kita boleh bangunkan hampir 100 hektar setiap tahun. Yang kita mengikut data kita ada sekitar 8,000 hektar tanah terbiar di bawah Jabatan Pertanian pantau ini. Kita sentiasa berusaha. Setiap tahun ada penambah tanah-tanah terbiar yang telah kita bangunkan. Dengan kita fokus kepada 3 lah, dia panggil SKB. Yang Kajian Pusat buat di bawah MAFI ni dulu MOA, sumber kekayaan baru. Yang tanah-tanah terbiar ni kita utamakan pada pembangunan durian musangking. Ni SKB ni. Tanah musangking 2, 3, 4 ekar pun boleh jadi jutawan ni. Kemudian yang kedua nenas, termasuk nenas MD2. Yang ketiga kelapa. Jadi ini tanaman yang kalau kelapa dengan durian ni hampir tanaman kekal lah, tanaman lama. Macam MD2 ni dia boleh gile-gile dengan tanaman lain. Jadi kita utamakan tanah terbiar ni dengan pembangunan yang ini. Jadi kerajaan boleh bantu sehingga 30,000, 40,000 atas satu penerima mengikut keluasan tanah lah. Dan juga keperluan infra yang boleh dibangunkan tanian mereka. Dari segi tadika Ustaz, ada yang bertanya, tanah yang terbiar ni selama mana dibiarkan sehingga digelar terbiar dan seluas mana ianya perlu wujud untuk mendapat bantuan ataupun insentif dari kerajaan tadi? Kita Jabatan Pertanian ni dia ada takrif lah. Takrif terbiar ni tanah. Kalau tanah sawah padi ni kalau dah 3 musim tidak ditanam apa-apa. Tak ditanam tadi kira terbiar lah. Terbiar. Kalau lah tanah darat ni 2 tahun tak dibangunkan, cuma kalau Kelantan dia kata kita tanah juga tanah hutan gerok gitu. Jadi itu bukan, itu terbiar sebenarnya. Sebenarnya Allah Taala bagi ni tanah ni ada potensi untuk pertanian. Jadi kita bangunkanlah tanah-tanah tadi. Jadi ada sekar 2 ekar boleh pohon dah. Sudah boleh mohon. Tapi kita lah bukan bagi untuk dia bangunkan 10 hektar. 10 hektar tu dia nak besar lebih sangat kepada tu. Komersial tu dia kena cari modal sendiri juga lah. Kita bantu yang 2 ekar, 3 ekar ni dah cukup dah untuk dia buat pertanian tadi. Baik Ustaz. Sedikit soalan mengenai manifesto PAS Kelantan. Ustaz mewakili Parti Islam Semestinya PAS. Baik. Dalam manifesto bagi PRU ke-14 tempoh hari, dalam tawaran kelima disebut dalam segmen Alam Sekitar Lestari ini, sekiranya memenangi kembali negeri ini, akan dilaksanakan satu amalan berkonsepkan pembangunan hijau dan juga amalan pembangunan lestari melalui pendekatan perundangan. Baik, apa maksudnya dan adakah tawaran ini sudah pun dilaksanakan Ustaz? Alhamdulillah, jadi dalam manifesto ni mana semacam janji kita lah. Ya, janji. Kita telah berusaha mengikut kemampuan kita buat sedikit demi sedikit. Di dalam merealisasikan manifesto ini, kita telah memulakan dengan langkah yang agak baiklah. Kita telah buat satu bengkel untuk menyiapkan pelan induk pembangunan mampan. Yang kita telah lancarkan pada awal tahun 2020. 2020 ya. Telah pelancaran oleh Yang Berhormat Menteri Besar. Dan kita telah membuat beberapa penerangan supaya semua jabatan dan juga pembangunan-pembangunan yang akan dibina, yang memulakan pembinaan baru ini akan terikat ataupun mengambil kira pelan induk pembangunan mampan kita ini.
Jadi kita ada proses memberi pengenalan dan juga kempen bersama dengan Esko PBT supaya kelestarian alam ini dijaga dengan baiklah. Kita ada program kempen Alam Hijau Sejahtera. Kita buat kempen turun bersama dengan pihak Kementerian alam sekitar dan air kasar ni. Itu penjagaan sungai, denai dan sebagainya. Jadi kelestarian alam inilah menjadi fokus utama kita supaya kehidupan kita ni dapat menjaga kesejahteraan dan juga ekosistem yang asal ini tidak dirosakkan oleh pembangunan-pembangunan baru. Secara asasnya tawaran itu telah dilaksanakan ataupun sedang dilaksanakan. Baik Ustaz. Ustaz, soalan akhir. Kita sudah sampai ke akhir rancangan. Bila disebut tadi mengenai mampan dan juga pelan induk pembangunan mampan Kelantan sudah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar pada tahun lepas. Baik. Sedikit isu alam sekitar untuk soalan akhir ini. Kelantan seringkali disebut ataupun digelar dengan masalah ataupun polemik berkaitan dengan pengurusan alam sekitar. Kita digelar sebagai negeri yang menguruskan hutan dengan teruk. Kita digelar dengan pembangunan kawasan hulu untuk ladang sehingga menjejaskan sumber air. Kita disebut sebagai pembukaan tanah hutan yang menjejaskan kehidupan orang asli dan banyak lagi konotasi-konotasi negatif yang dilempar kepada kerajaan negeri. Sebenarnya Ustaz, apa yang berlaku dan apa komen Ustaz mengenai hal ini? Kita kerajaan negeri Kelantan telah buat satu jawatankuasa khas untuk mengkaji kalau misalnya ada pencemaran ataupun kita kata kekuruhan air sungai. Apa puncanya? Mungkin punca pelombongan, mungkin punca pertanian, mungkin punca pembalakan. Jadi mungkin punca pembangunan. Kita telah ada jawatankuasa dan kajian ini sedang dibuat. Jadi sebenarnya bila kita buat pembangunan memanglah berlakulah misalnya pembangunan pertanian di tanah tinggi lodging. Di peringkat awal mestilah dibuat pembersihan kawasan, teres dan sebagainya. Ketika itu sebelum ditanam tu nampaklah macam botak tu. Di peringkat awal sebelum tumbuh rupuk pelituk bumi dan sebagainya, kacang yang kita tanam tu pelituk bumi tu dan juga benteng-benteng yang dibuat penutup dan sebagainya. Peringkat awal kadang-kadang berlaku juga tapi tidaklah terlalu serius. Di Kelantan ni tidak ada pencemaran berbentuk kimia. Macam Sungai Hakim, kita toksik dan sebagainya. Kita kena bezakanlah. Kita hanya air keruh saja. Kerana berlaku tadi disebabkan hujan yang terlalu lebat dan sebagainya, berlaku juga akisan. Dan kita di Kelantan ni kalau dari segi kita kata kesan pembalakan, tidak adalah kesan pembalakan yang besar sebab sudah lama telah dibuat pemantau oleh pihak kerajaan. Jadi kesan-kesan kepada alam sekitar yang berlaku di Kelantan ini tidaklah terlalu teruk. Jadi kita telah membuat kerjasama dengan Jabatan Alam Sekitar Negeri Kelantan dan juga PBT, Pejabat Tanah, Jajahan Tinggi Lodging dan sebagainya untuk sentiasa memantau. Dan ada juga yang kita telah beri remedi, beri stop work order dan sebagainya supaya mereka ni boleh hentikan kerja di musim-musim yang tidak boleh. Misalnya bulan 10, bulan 11, bulan 12 ni. Musim hujan lebat ni kerja-kerja tanah memang kita hentikan. Ini kita sudah ada lama berkeliling ini, bukan baru. Jadi sekiranya semua pihak yang membuat pembangunan itu dapat mengikuti peraturan yang telah kerajaan tentukan, mereka telah tidak menyalahgunakan, insya-Allah maknanya isu-isu alam sekitar ataupun isu-isu keloda air dan sebagainya dapat kita kawal. Dan tidak wujud. Mungkin hanya polemik politik semata-mata isu ini. Ya, sebenarnya tidak terlalu besar tapi dibesar-besarkan oleh mereka yang benci pada kerajaan negeri Kelantan. Baik Ustaz, kita sudah sampai ke akhir rancangan. Kami mewakili Urusia Penerangan dan juga Komunikasi Kerajaan Negeri Kelantan ucap terima kasih kepada Ustaz di atas kesediaan bersemuka dengan kami pada hari ini untuk menjawab beberapa soalan yang telah dijawab dengan cukup baik tadi. Mungkin kita bagi peluang Ustaz untuk seminit untuk apa-apa pesanan kepada anak muda untuk industri asas tani di luar sana. Untuk anak-anak muda kita lah, saya tengok musim PKP atau musim musibah COVID ni
kita janganlah berpeluk tubuh. Maknanya ini peluang untuk kita menerokai ilmu-ilmu dan juga menceburi terutamanya bidang pertanian yang tidak ada halangan sebenarnya. Walaupun di peringkat awal kecil-kecilan, tapi bidang pertanian ini kalau kita boleh buat dengan cara yang baik, insya-Allah dari segi kajiannya keuntungannya daripada 30% hingga 300%. Maknanya peluang untuk memajukan ekonomi dari bidang pertanian ini agak luas. Kalau dulu pertanian ni orang kira pilihan terakhir lah. InsyaAllah sekarang ni bukan. Graduan-graduan dan juga mereka yang ada diploma, ijazah dan sebagainya boleh menceburi bidang pertanian yang insya-Allah kalau mari bincang dengan jabatan-jabatan kita ada banyak lagi kita sedang buka sekarang ni projek agropreneur muda. Untuk belia-belia ni lah bajet 20,000 seorang. Sehingga 20,000, 10 hingga 20,000 di pelbagai jabatan dan agensi ada bajet ini, maka pihak-pihak pemuda ini kena buat kertas kerja dia, kena buat cadangan dia dan perbincangan. Buat persiapan insya-Allah mereka akan dipilih untuk menjadi peserta agropreneur muda yang insya-Allah ini dapat memberi sedikit modal permulaan untuk mereka majukan pembangunan pertanian mereka. Baik, terima kasih. Untuk akhirnya Ustaz, sekali lagi terima kasih mewakili jabatan sudi bersama kami pada hari ini. InsyaAllah Ustaz, kita bertemu lagi dalam Semuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.